wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la Subhanaka la ila ma alamtana innaka antal alimul azim. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim selaku penceramah kita pada pagi ini. Yang dihormati barisan admin dan pihak pengurusan SPARK, yang diraikan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini. Terima kasih kerana masih kekal di link yang sama. Pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz akan berkongsi dengan kita dalam kuliah berkitab 40 Al-Hadis tentang adab. Semoga mendatangkan manfaat kepada semua. Saya memohon kepada para jemaah berada dalam keadaan bersedia dengan kekal menutup mic dan kamera untuk melancarkan majlis. Jika jemaah mempunyai sebarang soalan berkaitan kuliah yang akan disampaikan, boleh menulis di ruangan komen dan saya akan membacanya di akhir majlis, insya-Allah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada admin, founder. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh muslimin musliman yang dirahmati Allah. Kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur SPAQ. Seterusnya barisan moderator, juga yang saya hormati pihak pentadbiran, pihak pengurusan SPAQ. Seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian.
Alhamdulillah, pertamanya dan buat sedamanya, marilah kita merafakkan, menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya, kita berada berkumpul secara online pada pagi ini, pada hari pertama bulan Februari lah, 2024, bersamaan juga dengan 20 Rejab 1445 Hijrah. Mana ibu sekalian, bermaksud kita dah masuklah 10 hari terakhir bulan Rejab. Tak adalah apa-apa yang dikhususkan pun, cuma sekadar countdown lah, kan, maknanya 40 hari lah tunggu, kan, 40 hari tunggu kepada Ramadan. Mudah-mudahan kita harap sangat agar Allah Azza wa Jal kurniakan kepada kita kesempatan untuk merasai, menikmati keindahan kita beribadah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan tersebut, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebelum kita mulakan perbincangan berkenaan tentang 40 hadis tentang adab, di mana ibu-ibu sekalian, saya kira sekadar kita ulang kaji ataupun sekadar kita ambil manfaat, kita pastikan kita ingat ibu-ibu sekalian. Mungkin saya minta respon sikit kot. Okay. Jadi ibu-ibu sekalian, hari ni hari Khamis, disunatkan berpuasa. Okay. Siapa masih ingat lagi antara ibu-ibu ayah sekalian ni masih ingat kalau katalah kita tak puasa ataupun kita puasa dan nak dapatkan kelebihan lain, kelebihan tambahan, kan? Apakah kaedah? Ada dua kaedah kita nak dapatkan ganjaran. Ganjaran seperti orang berpuasa. Mungkin boleh tulis di ruangan chat apa dua kaedah tu yang secara mudah lah, maknanya apa yang kita faham, kan. Mungkin boleh tulis di ruangan chat ataupun boleh juga buka mic ke, nak bersuara pun boleh kot, lagi cepat sikit. Sekadar kita ulang kaji sikit lah, kita dah bincang dulu lah. Siapa yang ingat tu? Apa kaedah kita nak dapatkan ganjaran tu? Ada ke wakil? Siapa pun tak apa. Tak ada yang dalam ruangan chat, tak ada. Apa tak bagi apa jamu orang berbuka puasa? Okey, alhamdulillah. Siapa tu? Kak Badriah kot, siapa tu? Ya, betul. Okey, betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Satu lagi, satu dari jamu orang berbuka puasa. Bukan jamu sarapan, jamu orang berbuka puasa. Satu lagi, apa kaedah dia? Jemaah tak ingat kot, Ustaz. Tak ingat. Ke saya tengah tunggu, kan, mungkin ada yang segan nak jawab ke apa, kan. Tak ada yang tag pun. Okey, tak apa. Baik. Jadi sebenarnya kita dah sebut pada minggu lepas, kita sebut minggu lepas, bahkan kita harap kita betul-betul ingat benda ni sebab kita nak dapatkan ganjaran tu dengan mudah. Okey, apa dia dua tu? Okey, pertama tadi betul disebutkan tadi oleh Kak Badriah tu, iaitu kita menjamu orang yang berpuasa. Maknanya bagilah makan ketika dia berpuasa, kan. Maknanya dia nak berbuka puasa tu, kita bagi dia makan. Jadi ini ada satu kaedah nak dapatkan kelebihan tu lah. Okey, baik. Kemudian satu lagi adalah kita menyampaikan ataupun memberitahu kepada seseorang tentang berpuasa. Cuma nak macam hari ni, kan, kita nak sampaikan tak sempat dah sebab dah masuk dah siang, kan. Jadi maknanya contohlah untuk akan datang, katalah hari Isnin, kan, ada sunat berpuasa, kan. So kita buatlah dalam status, kan, contoh media sosial lah, WhatsApp ke, mungkin lebih canggih buat video, mungkin TikTok, Instagram, Reels ke apa, kan. Jadi kita buat satu nota, nak sampaikan kepada seseorang. Jadi nak senang kita sampai je pada orang yang kita kenal secara online je. Dia tak penting, kita jangan ingat orang tak tengok ke, kan, kita rasa tak ramai yang ikut. Dia jangan kita fikir macam tu. Kita hanya memikirkan tugas kita sampaikan.
Lepas tu kita mungkin boleh fikir juga kaedah-kaedah nak sampai dengan cara yang berkesan. Kita fikir macam tu cukup. Jangan sampai kita duk fikir, oh tak ada orang ikut, tak ada orang dengar. Jangan, kita sampaikan sahaja. Sebab itulah dua kaedah yang kita boleh amalkan. Lepas-lepas ni insya-Allah cuba kita amal. Paling-paling kurang pun kita bab sampaikan tu boleh sebenarnya. Sebab kita kan rajin buat media sosial kan. Kita share macam-macam tentang kehidupan. Ada orang share apa yang dia buat, pagi dia buat apa, petang dia buat apa kan. Walaupun orang tak tanya pun, tapi dia nak share juga kan. Jadi kalau yang tu boleh, yang tentang ni lagilah boleh. Maknanya tentang agama lagilah. Kalau kita tak share, siapa yang nak share? Kan, kalau kehidupan ni kita nak share pun nak buat apa sebenarnya? Yalah, luahkan. Tapi tak semualah kita akan luahkan. Sepatutnya kenalah ada limit lah kan. Macam benda yang mengaibkan, benda-benda yang emosi perasaan kita, mungkin masalah di tempat kerja, mungkin ada stres berlaku dalam keluarga, sepatutnya tak boleh ataupun tak patut kita meluahkan di media sosial kan. Dia orang kata kata mendahagakan perhatian sebenarnya kan. Benda ni sangat bahaya sebab dia membuka aib dan kita buat patutnya. Sebab tu kalau bab media sosial ni kena pandailah tapis, pandai sangat tapis. Kita hati-hati, takut kita pun terikut dengan trend dan sebagainya. Kalau jadi trend ibu sekalian, kalau buka dalam TikTok tu macam-macam trend yang pelik yang dia amalkan. Kan apa trend tu BFF ke apa benda tu dia macam reveal siapa yang dia suka kan. Lepas tu letak gambar-gambar bagai. Sampai kan benda ni ibu sekalian, budak sekolah macam pelajar saya sendiri pun ada yang buat. Dia punya trend tu merebak kan. Dia biasalah budak-budak ni lagilah kan. Dia lagi suka nak ikut trend ni. Dia masuk sekali kandang kambing itu, dia ikut saja masuk kandang kambing. Macam itulah kata dia punya perumpamaan dia. So dia lagi suka nak buat macam tu kan. Sampai kan benda yang salah macam ni pun dia buat. Jangan kita terikut samalah. Kena hati-hati, jangan duk ikut sangat trend, takut membawa kepada benda yang tak elok lah. Betul, kita kena budayakan media sosial ni, manfaatkan pada kebaikan. Ajaklah, tak selalu pun sekali-sekala lah. Bab puasa, betul, kita ajak apa-apa kita nampak benda baik kan, kita share pada orang. Kita bagi tahu kat orang. Bukan kita nak menunjuk. Tak baik sebab kita yang buat. Kita cuma sampaikan sahaja. Kan, jadi biar orang dapat ikut contoh macam tu. Kan, contoh kita sebagai guru kan, kita buat satu macam game. Macam saya sendirilah, saya share, bukan nak menunjuk lah kan. Saya buat satu macam pertandingan, bangun pukul 5 pagi kan. Saya suruh budak-budak ni dalam grup saya. Kita ada 2 grup. Satu grup sekolah, grup kelas yang rasmi. Ni dengan mak ayah lah, kita kata apa, jagalah batasan kan. Satu lagi tu grup santai. Saya panggil grup membawang lah. Dalam tu saya dengan budak-budak ni, kita santai-santai lah kan, borak-borak kosong macam tu kan. Kadang ada yang nak share ke apa, nak share video TikTok ke apa, dia minta pandangan ke apa kan. So dalam tu saya buat satu game. Saya kata siapa yang bangun pukul 5 pagi kan, 5 AM, buatlah dalam grup WhatsApp tu, tuliskan #geng 5 AM. Maknanya dari bangun 5 pagi kan, dia letak macam tu. Saya bagi masa lama lah, 5 sampai 5.45. Lepas tu saya letakkan macam pertandingan ni. So kita akan bagi tahu siapa yang paling tertinggi, kita akan ambil dalam kiraan 5 orang macam tu untuk kita bagi dia hadiah. Kan. So kita nak budayakan apa ni? Trend untuk dia bangun awal. Sebenarnya ni saya ada share beberapa tempat lah. Contoh macam ibu sekalian, saya share pada pagi ni. Jadi untuk apa? Bukan kita kata nak menunjuk. Mungkin kita kata nak apa, nak kecoh ke tak kan. Kita cuma nak bagi tahu benda ni satu, mungkin boleh jadi satu ikutan. Nanti orang lain pun boleh ikut benda sama. Supaya nak didik anak-anak ni dia bangkit awal. Kan, dia anak-anak ni dia tak solat ni pun tak apa lagi. Yang penting dia rajin bangun awal dan dia akan mendorong kepada dia untuk pergi solat berjemaah, mungkin mendorong juga solat malam, mungkin dia mendorong baca Quran, belajar study kan. So kita cuma bagi tahu suruh bangun awal. Kan, kita buat satu pertandingan nak bagi dia rajin bangun awal. Jadi selebihnya terpulang pada dia. Sebab ini sekarang lah setakat ni, sebab takkanlah kita nak bagi syarat banyak-banyak. Bangun pukul 5 pagi, betul ambil gambar dengan Quran, betul ambil gambar ketika solat. Tu jadi trend tu kan, time sujud tu ambil gambar. Macam tu sekali kan. Jadi kita tak macam tu lah, kita pelan-pelan lah kan. So kita start dengan bagi budaya bangkit awal. So kita nak budayakan dulu, lepas tu mungkin tengoklah kesesuaian tu, kita share lagi apa yang patut. Ni contoh ni baru sekalian, saya kira kita buat ni, kita share pada orang.
saya share juga lah dalam cerita WhatsApp saya tu, supaya biarlah orang ingat apa yang negatif lah kan, tapi yang positif dia akan nampak, oh ni satu budaya untuk membangkitkan budak-budak awal dan memudahkan dia untuk buat benda baik. So ada juga orang komen negatif, tapi saya ignore je lah negatif tu, kita bukan buat benda jahat kan. So macam itulah ibu sekalian, ni contoh lah. So saya nak kata sama-samalah kita budayakan yang baik, kita dapat apa-apa idea kan, kita cuba sampaikan. Itu adalah satu bentuk dakwah. Jangan risau, orang ikut ke tak ikut, orang pelikih, orang hina, orang negatif ke apa, semua kita abaikan. Kita terus bagi kita tahu benda tu tak salah, benda tu baik, kita niat pun baik. Teruskan. Kan? Jadi kita ingat orang tak ikut pun tak apa. Biarlah, yang penting kita sampai, dan insya-Allah mana tahu Allah jentik hati sesiapa-siapa kan, dia akan dapat untuk ikut, dia sampaikan pada orang dan sebagainya. Insya-Allah. Jadi itulah dakwah ibu sekalian, mudah-mudahan kita dapat untuk melakukannya berterusan. Bukan jangan kita harap orang-orang tertentu je. Kita semua adalah pendakwah. Kita semua adalah khalifah. Kan? So kita lakukan peranan dakwah kita mengikut kadar kemampuan masing-masing. Yang penting buat, jangan tak buat. Baik ibu sekalian, jadi itulah sekadar mukadimah. Kita masuk pada adab kita yang ke-31. Kita dah nak habis juga ni. Masuk 10 adab terakhir dah ni. 10 bab adab terakhir. Kan sedar tak sedar ni. Maknanya dalam 10 kali pertemuan habislah kitab ni, lebih kurang lah, insya-Allah. Jadi kita tengok pada adab ke-31, adab duduk di meja makan. Adab duduk di meja makan. So apa kita nak kena buat? Kita lihat dalam perbincangan hadis ni. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Syekh meriwayatkan, penulis meriwayatkan hadis ini dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Muhaddis Husain, atau disebut sebagai Maulana Husain bin Abdul Qadir dari Kelantan, dengan sanad yang bersambung kepada Wahsy bin Harbin radhiyallahu anhu. Bila mereka berkata, Rasulullah, ini ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan namun kami tidak berasa kenyang. Tu kenyang tu. Kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, adakah kamu makan berasingan? Mereka berkata, ya. Rasulullah SAW berkata, makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah, sebab tu kamu hendak makan. Nescaya makanan kamu akan diberkati. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah 3286. Baik, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Perasan tak perasan ibu-ibu sekalian, dalam hadis ni, direct kita nampak apa yang Nabi sebut tentang keberkatan pada makanan. Apa antara cara dia? Pertama, kita makan secara berjemaah. Itulah nak mudah sebut kan, makan sama-sama. Yang kedua, sebut nama Allah. Lepas tu kita kata dalam doa makan, paling kurang kalau terlapar sangat pun kan, jangan tak sebut nama Allah langsung lah. Sebab tak disebut nama Allah, maka makanan itu akan kita makan bersama dengan syaitan. Dari kat situlah semakin menghilangkan keberkatan. Apa maksud berkat? Kita dah pernah syarah dalam kitab sunnah. Berkat ni apa? Nak mudah faham lah, mencukupi. Keberkatan ni nak mudah faham, kecukupan. Dalam kehidupan kita, setiap yang Allah bagi, kita kena dapatkan berkat, barulah rasa kepuasan. Berkat dia tak dicapai dengan sekadar kuantiti. Maknanya contoh harta kan, kita nak dapat berkat maknanya nak banyak, tak. Kita jangan pernah fikir macam tu. Sebab tu dalam bab kita mendapatkan rezeki, harta kan, jangan kita mengejar kuantiti semata-mata. Kejarlah kualiti, maknanya keberkatan tu. Itu lagi penting. Jangan kita duk banding, oh kawan kita sama umur, sama-sama belajar, sama-sama grade habis universiti, tapi dia punya kerja sekarang, gaji dia sehari 2,000 kan, gaji saya sebulan 2,000. Contohlah. Kan? Jadi kita duk banding macam tu. Tapi kita tak nampak apa keberkatan dekat situ. Kita gaji 2,000 sebulan, contohlah, ni sekadar contoh, tak cerita pasal yang hidup ke yang mati lah. Kita gaji sebulan 2,000, tapi yang kita buat, kita mendidik anak-anak. Kita mengajar mereka, kita menabur bakti kan, kita kata menyebabkan, katalah dalam satu kelas ada 40 orang, menyebabkan 40 orang tu dapatkan kebaikan, kita mendidik tarbiyah dia.
meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Tapi yang si kawan kita tu yang gaji 2,000 sehari, contoh dia buat trading yang tak betul. Ada unsur gharar, ada unsur yang penipuan, mungkin perjudian contohlah. Mungkin apa-apa yang negatif. Jadi ibu sekalian, kita jangan banding macam tu. Dan kita ingat pada berkat. Bila fikir pasal berkat, kita akan rasa puas. Kita akan fikir, oh okey, tak apa, yang penting aku ada banyak manfaat. Kan, yang penting aku dah cuba buat terbaik, dapatkan banyak manfaat kepada segolongan tu. Kan? So kita fikir macam tu. Dan akhir sekali akan memberikan kita rasa kepuasan dengan harta kita ada tu, tak rasa susah. Sentiasa dipermudahkan. Kadang-kadang mungkin Allah bagi ujian, tapi Allah mudahkan juga. Kadang mungkin kadang kereta bermasalah, motor bermasalah, ada kos kena keluar, ada nak hantar anak sambung belajar, mungkin anak baru masuk tadika, macam bertambahlah kos dia kan. Tapi insya-Allah dimudahkan. Kat situ ada nilai keberkatan. Tapi kalau orang yang semata-mata gaji banyak kan, tapi dia tak bayar zakat, dia jadi satu peluang azab ke atas dia. Kan, menyebabkan dia berdosa pun. Dia dah tahu dia ada banyak gaji, maknanya dia banyak dapat duit, tapi tak keluarkan zakat. Itu tanggungjawab dia. Kewajipan. Kalau dia nak keluar, dia akan rasa macam berat je. Macam banyak nak kena keluarkan. Dia dah dapat banyak kan, kena keluarlah banyak. Maknanya ikutlah dia punya peratusan 2.5 tu. Tapi dia rasa macam susah, berat nak keluarkan. Kadang berkira. Nak belanja orang makan ke apa berkira kan. Kadang nak sedekah pun berkira. Sebab dia dah rasa, oh banyak nak kumpul. Akhirnya tak rasa kepuasan. Akhirnya tak sempat rasa semua, dia dah meninggal. Boleh jadi macam tu. Kan? Jadi jangan kita bandingkan dari sudut kuantiti, fikirlah tentang keberkatan. Apa jua, termasuk bab makan pun sama. Makan pun bukan dipenting sedap sangat pun. Bukan dipentingkan pada banyak. Kan? Sebenarnya apa penting? Pada nilai makanan tu. Makanan yang memberikan kita kesihatan yang baik. Makanan yang memberikan kita kekuatan beribadah. Makanan sedikit pun, tapi memberikan kita kemampuan berpuasa, contohlah. Kan? So benda ni lah kita nak. Bukan kita kata nak makan banyak, bukan nak makan yang harga mahal, bukan nak makan kita fikirkan tentang ikut nafsu kita lah. Okay, nak makan makanan yang trend, okey, tapak kuda kan. Tak apalah, nak makan lah, silalah. Kan? Tapi itu kita ikut nafsu. Kan? Suka makan macam tu. Makan yang branded kita suka. Makanan mahal tu kita rasa seronok. Kita makan tu rasa gempak, ambil gambar lah bagai, share kat media sosial, kita kata. Bukan selalu kan. Kita rasa macam tu kan. Tapi tak fikir soal keberkatan. Tentang kita makan branded-branded tu, yang masak tu entah siapa pun. Tentang mungkin orang bukan Islam pun mungkin masak, contohlah. Tapi kita tak fikir tentang keberkatan. Kan kalau kita fikir keberkatan, kita akan ingat, makan luar-luar ni kena jaga. Makan di rumah tu lebih banyak keberkatan. Mak masak makan tu lagi banyak berkat. Kan isteri masak bawa pergi bekal, itu lagi berkat. Tapi berapa ramai je yang buat? Kan. Lepas tu kita fikirkan ibu sekalian, apa pun pemberian Allah, kita ingat soal keberkatan. Baik harta, baik anak-anak, baik makan minum, apa lagi? Baik kereta, motor, apa-apalah yang kita dapat rezeki ni kan, ingat fikirkan keberkatan. Jangan kita fikir kuantiti, macam anak, nak banyak je kan. Tapi tak jaga pun anak baik-baik. Akhirnya anak tu menjadi sebab kita dapat dosa. Bukan kata sebab dia, maknanya kita tak jaga dia. Salah kita lah. Kan kita fikir, nak kejar kuantiti, nak lawan anak. Jiran rumah sebelah ada 5 orang anak, kena lawan ni 6 ni. Jiran sebelah keluar anak kembar 4 orang, kena lawan ni, kena keluar kembar 5. Jadi sampai macam tu punya competition kan. Jadi kita ingat bukan soal yang tu, bukan kuantiti ke apa tak. Kita nak pada soal keberkatan. Biar anak seorang 2 pun, tapi dijaga anak tu baik-baik. Dia didik baik-baik. Berbanding anak berbaris-baris, bersaf-saf. Jadi kumpulan bola sepak ada 12 orang cukup kan. Katalah kan. 11 orang cukup kan. Jadi tapi tak dididik dengan baik. Jadi sekarang benda ni kita jangan anggap remeh. Kita kena fikirkan apa tujuan. Lepas tu kita ingat bila tentukan tujuan, kita akan nampak soal keberkatan.
Baik, jadi sekarang kita sebut tadi pertama sebut nama Allah, yang kedua makan bersama-sama. Lepas tu kita didik lah. Kalau boleh bimbing sekalian di rumah, tak selalu pun, sekali-sekala lah. Kalau boleh seminggu sekali paling kurang, macam hari cuti kan. Contoh hari Sabtu Ahad kan. Ambil lah satu masa, didiklah, tarbiyahlah family kita kan, makanlah sama-sama. Maknanya sentiasa kita ingat kumpul dulu sama-sama, dah kumpul dah ready, baru mula makan. Makan bersama-sama. So bila makan bersama-sama ni, baru kita dapat didik nak tarbiyah sunnah yang lain. Contoh kita makan-makan kan sama-sama, tak semestinya talam lah. Kalau kata nak makan asyik pun boleh. Makan talam ni sebab kita tak nak membazir. Kita boleh ambil yang kita nak je. Tapi nak makan asin pun tak ada masalah, no issue pun. Yang penting jangan membazir. So kita makan kan tak kisahlah makan talam ke asin ke kan. Kita makan asin-asin, okey. Tapi duduk dalam satu meja lah. Kan? Kemudian kita makan tu sama-sama start. Bila duduk makan-makan, kita rasa oh tak nak habis lah. Masa tu kita boleh pass kat sebelah. Contohlah kita kongsi-kongsi kan. Kita nak rasa makanan kawan sebelah. Mungkin adik-beradik, mak ayah ke. Kita boleh rasa. Maknanya berlaku satu perhubungan yang baik, yang mesra. Saling bertolak ansur, saling, yelah kita boleh sambil-sambil makan, kita boleh untuk berborak. Bukanlah makan, bukan yang kita kata kan masa makan jangan bercakap tu. Dia kita ingat masa kunyah. Masa kunyah jangan bercakap. Masa kita dah ambil makanan, masuk mulut, duk kunyah, telan. Lepas dah kunyah dah telan, lepas tu bercakap lah. Lepas tu sebab masa tu kita boleh lebih rapat sebenarnya. Orang kata ada bonding time. Betul, kita suka ajak family keluar. Biasanya orang suka keluar lah, ambil angin sikit kan. Betul dia ajak makan. Masa makan tu lah dia akan ada satu bonding relationship tu lah. Baik mana-mana relationship pun sama. Kan, baik seorang suami isteri, anak-anak, mungkin kawan-kawan. Kan, tapi couple jangan lah. Jadi yang mana halal je lah kan. So kita suka macam tu sebab masa tu lah lebih rapat untuk kita borak-borak dan sebagainya sekalian. Baik, jadi ibu sekalian kita ingat makan bersama ni adalah sunnah. Sebab tu kalau boleh kita praktik lah, tak selalu pun sekali-sekala. Jadi kita ingat yang penting kita cuba amalkan. Macam saya di sekolah, saya dah start amalkan makan sama-sama. Waktu rehat, kumpul semua, beli makanan, duduk dulu, makan sama-sama. Saya praktikkan macam tu. Kita makan dalam kelas. Kita dalam kelas tu ada ruang belakang. So kita letakkan tikar. Kita memang tak pakai kasut kelas tu. So belakang tikar tu tempat makan, tempat solat. Kita solat sama-sama, kita makan sama-sama. So kita nak tarbiyah, nak didik kelas ni biar sama-sama saling memahami. Kan, kalau tak dia macam biasa dia orang akan makan bersepah. Ada geng-geng dia kan, ada yang makan dekat kantin, ada yang makan dekat belakang sekolah, ada yang makan dekat depan, ada yang dalam kelas. Jadi bersepah. Akhirnya mereka akan bergeng, berpuak je. So kita nak mereka ni sama-sama kenal, saling mengenali. Dan saya selalu didik, anggaplah macam keluarga. Anggap macam family, saling memahami, saling menolong, saling kata bergurau-gurau begitu kan. Dan jagalah batasan juga kan. Cuma dia lebih rapat. Kan, biarlah anggap seperti kawan ni seperti macam adik-beradik, macam tu lah. Saya nak macam tu. Sebab tu kita ambil peluang masa makan, masa solat, kan kita ambil peluang sama-sama lah. Ibu sekalian Jadi inilah antara keberkatan yang kita boleh dapat ketika makan. Maka bila berkat kat situ, maka insya-Allah rasalah kepuasan. Kita ambil first sunnah ni adalah yang ni lah, hadis ni. Kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis kedua ni ibu sekalian, saya dah pernah bincang dulu dalam bab sunnah. Dari mana dalam perbincangan mendoakan orang yang memberi makan. Dia agak kecil sikit lah tulisan tu pasal hadisnya panjang. Dan saya kira saya tak baca lah hadis ni sebab kita dah bincang dulu dah. Saya dah baca dah dalam satu sunnah. Cuma ringkasan je lah, saya kita ulang kaji sikit je. Dalam hadis ni, apa mafhum kefahaman hadis? Iaitu Nabi SAW dihidangkan makanan. Disebut dengan istilah dia haisa. Ada juga disebut istilah dia watbah. Okey, makanan ni sejenis tepung gandum dicampurkan dengan kurma. Dia macam kita boleh kata istilah dia macam kuih lah, macam kuih. Okey. Jadi dihidangkan dengan ni, kemudian riwayat hadis ni kan, perawi hadis ni dia memohon Abdullah bin Busr, dia memohon kepada Nabi untuk doakan. Kan dia dah bagi makan dah ni, keluarga dia dah bagi makan. Betul, dia minta doakan.
Mereka minta untuk doa. Doalah kepada aku, kan? Kepada Allah bagiku. Maka Nabi pun doa dia bawah sekali, saya zoom sikit lah. Doa dia bawah sekali ni. Doa dia bawah sekali tentang apa ni kan? Ya Allah, berkatilah berkatilah mereka daripada apa yang engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Okay, ini doa dia. Kan apa sebenarnya dalam bahasa Arab dia bacakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa dia. So sunnah yang kedua, maknanya kita nak fokus adab dalam ketika nak makan, kita mendoakan orang yang menghidangkan, memberikan, menjamu kita makan. Kan sebab antara adab yang kita dah biasa buat, bila orang buat sesuatu, kita akan balas balik. Kan? Maknanya bukanlah yang jahat. Jahat janganlah balas balik kan. Kita jahat ni balas dengan doa. Kan? Balaslah dengan doa dapat hidayah. Doa dia kita rasa tak puas hati sangat. Kita doa dia biar dapat rasa juga Allah menunjukkan menunjukkan kemurkaannya kan. Jadi terpulanglah kita ada hak nak doa macam tu. Tapi dalam bab kebaikan, orang menolong kita, orang buat kebaikan pada kita, kita balas balik kat dia. Kan? Dan kita nak tolong, contohlah kita balas, kita orang buat baik kan, katalah orang tolong kita bagi duit ketika susah kan. Orang mungkin tolong kita angkat barang. Contoh berlaku di sekolah lah kan. Kadang budak datang, rajin datang kan. Budak ambil barang lah. Kita pun bagilah barang. Bagilah beg dekat dekat bahu ni kita bagi beg ambil. Ada beg laptop, bagi beg laptop. Biasanya budak darjah 1 lah, darjah 1, darjah 2 ni dia rajin sikit. Dia orang kata mungkin entah dia excited agaknya kan. So dia datang lah, dah daripada kelas dia tu ujung sana, datang jalan kan. Memang boleh kata setiap kali lah kelas dia datang, kita bagilah. Nak bagi dia tolong, dia nak sangat, kita tolong lah, bagi tolong kan. Bagi dah beg, bagi apa semua yang ada kan. Kadang saya pegang handphone, pegang marker pen, bagilah marker pen 1 genggam. Bagi handphone 1 genggam. Ada budak tanya lagi, kan, Mu'alim, nak ambil apa lagi? Saya berkata, ambil lah saya nak ambil. Kita gurau sikit lah kan. Lepas tu, nak kata apa, kesungguhan, semangat mereka ni kan, tolong kita, mereka tak harapkan balasan dengan duit pun. Bahkan mereka tak minta, kita pun tak didik macam tu. Takkanlah sikit-sikit nak bagi duit kan. So, jangan macam tu, nanti dia akan mindset, oh semua tolong dapat duit. Dia jadi macam, ni ada semakin ke sana dah. Lepas tu kita nak bagi biar mereka dapat amal tolong ni lillahi ta'ala, mana ikhlas, dari sudut ada nak bantu meringankan guru kan, contoh. So kita pun masuk kelas tu, kita pun ucap apa? Terima kasih kan, ucaplah ayat-ayat sesuai lah, bagi dia rasa seronok, kita puji dia sikit kan, jadi dia akan senyum lah dengan gigi rongak dia tu kan. So kita rasa puas sebab kita nak tolong balik apa yang dia buat. Kita tak boleh tolong apa kan, kita nak bawa barang dia pula, nanti takut dia over sangat, takut dia lebih-lebih lah, kita ni terlalu manjakan dia kan, nanti orang lain cemburu pula, macam-macam nak kena fikir tu. Jadi kita pun sekadar terima kasih, kita pun sekadar puji dia sikit, hargai dia sikit. Kadang-kadang kita suruh kelas tepuk tangan, kita kadang-kadang kita suruh kelas sebut sama-sama kan, apa-apa yang sesuai. So benda ni akan menghargai dia, kita membalas balik apa yang dibuat, menghargai dia mengikut kemampuan kan. Dan kita pun doakan dia kebaikan juga, itu dari sudut sunnah lah kan. Dan itulah Nabi amalkan. Nabi dah hidangkan makanan, so nak balas balik, tekan nak bagi makanan balik, sedangkan memang dihidangkan kepada Nabi. Jadi Nabi mendoakan mereka dengan satu doa tadilah. So satu lagi adab kita ingat, kita dijamu makan, doakanlah orang yang menjamu kita makan tu. Tak ingat doa yang Nabi amal ni kan, pada doa dia simple je kan, minta Allah berkati rezeki, minta Allah ampunkan mereka, minta Allah rahmati, sayang mereka kan. Tak ingat doa ni, doalah sendiri. Doa dalam bentuk ucapan je. Dah makan habis semua kan, dah selesai kan, kita nak keluar kan, kita mungkin salam, kita mungkin jumpa orang tuan rumah, masa tu doalah sikit. Sebutlah dulu terima kasih, kita ikut kita punya kebiasaan, sebut terima kasih kan, menjemput saya datang, alhamdulillah semua sedap,
Kan? Jadi kita doa sikit, semoga Allah memberkati rezeki Encik, rezeki awak, ikutlah mana sesuai kan. Doalah bebas pun tak apalah. Kan? Jadi yang penting ada kalimah ataupun perkataan menyerupai doa Nabi, dah terbaik dah. Ada perkataan berkati rezeki, ada perkataan ampunkan dosa, ampunkanlah. Ada perkataan rahmati, Allah sayang. Jadi ini semua dah mencapai maksud doa sunnah yang Nabi amalkan. Doa lain pun Ustaz, tak ada masalah. Ya. maaf Ustaz. Boleh Ustaz bacakan dalam bahasa Arab tadi yang doa Boleh. Nabi tu? Boleh. Saya tulis kat ni lah, dekat dalam chat Saya baca sekali lah. Allahumma barik lahum. Barik lahum. Kebaik lana. Tu nanti lain itu. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum Okay, saya hantar dulu Allahumma barik lahum fima razaqtahum, bersama lagi waghfir lahum waghfir lahum, dan akhir sekali warhamhum. Ni dia sekali semualah tu. Cuma tak ada baris lah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doa dia simple je, minta keberkatan atas. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, sama-sama. Minta keberkatan atas rezeki yang Allah bagi kat mereka, betul minta keampunan, waghfir lahum, kan Rabbana Rabbi firli tu kan, Rabbana ighfir lana tu kan. Betul, warhamhum, warhamni, maknanya warham tu apa? Rahmati, Allah sayanglah. So inilah doa dia yang Nabi amalkan, dan ada juga doa lain, boleh juga sebut, Allahumma ta'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, bagilah makan kepada siapa yang memberikan kami makan, dan berilah minum kepada siapa yang memberikan kami minum. Pun boleh amal. Ala kulli hal, nak senang ceritalah ibu sekalian, yang penting doakanlah. Itu je. Kita amalkan lepas ni. Kita amalkan ni adab bila kita makan, di meja makan kan, hidangkan makanan semua dah selesai, kita doakan. Bahkan di meja makan pun kita boleh doa. Ikutlah mana yang sesuai, mana yang senang. Yang penting kita buat. Nak senang macam mana kan? Nak senang buatlah dua-dua. Satu sebut juga dekat tuan rumah, satu lagi doalah sendiri. Macam saya lah, saya just share lah, ambil mungkin nak bagi idea sikit kan. Bila kita dihidangkan makanan, baca doa makan semua, okay, bismillah, kita makan semua kan. Habis makan tu je, doa terus. Doakan, doa untuk kita dulu, doa lepas makan. Satu lagi terus doakan orang yang hidang makanan. Sebab ikutkan yang hidang tu, lepas kita makan tu kita doakan dia lah. Bahkan dalam hadis pun sama, lepas Nabi makan baru Nabi doa. Jadi kita baca doa tu, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Saya juga bahasa Arab je, biar selesa dengan bahasa Arab. Dah habis doa, saya doa sendiri je, perlahan, tak tanda tangan lah, nampak macam pelik pula kan. Just lafaz. Habis tu jumpa dengan tuan rumah, ucap sikit apa yang sesuai. Ikutlah, kalau yang jemput tu kalau kawan, sembang-sembang je lah, sembang kan. Kalau jemput tu mungkin mak ayah budak ke apa, kita ni lah ikut yang sesuai perkataan tu. Macam tu lah. So kita amalkan dua-dua. Saya lebih suka macam tu. Satu yang sunnah kita buat secara khusus, satu lagi kita dari sudut kita punya adab ataupun pergaulan manusia pun kita buat juga. Tapi terpulang, tak kisah. Yang penting doakan lah. Jangan sampai tak doa langsung. Jangan sampai kan kita bayang kita makan kan, baca doa makan pun tak ada, bismillah pun tak ada apa kan. Habis makan semua kita cakap je lebih, tak sembah je kencang kan. Oh sedap lah apa semua, tapi tak sebut nama Allah pun. Betul, jumpa dengan kawan tu pun tak sebut nama Allah, kita just puji, kita just sembang. Akhirnya macam tu je habis. Macam cara ni sama macam orang bukan Islam buat. Mereka pun macam ni, kita pun macam tu. Jadi tak ada beza lah. Lepas tu kita amalkan betul-betul nama Allah, kita jaga betul-betul adab ni. So kita amalkan lah. Okay, so ini yang kedua lah, so biar kita dapat untuk
sama-sama kita amal. Dan ketiga, hadis yang disebutkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud keberkatan itu turun pada pertengahan makanan. Oleh itu makanlah daripada tepinya dan bukan daripada tengahnya. Hadis sahih juga riwayat Tirmizi 1805. Sebenarnya ibu sekalian, yang hadis ketiga ni, hadis pertama tadi, kita dah biasa buat sebenarnya. Cuma kita tak perasan lah. Kan, macam makan sama-sama. Kita biasa buat kan, ikut pada budaya kita pun ada. Dulu-dululah kita biasa buat kan. Makan daripada tepi. Maknanya apa ni? Kita makan yang terdekat. Kita kan biasa dengar dalam adab, dalam akhlak kita biasa belajar. Tapi itulah kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak biasa amal. Kan? Sebab tu kita makan yang terdekat. Nak ambil makanan pun sama. Ambil terdekat dulu kan, baru ambil yang jauh. Kan? So kita sebenarnya ni adalah sunnah. Jadi yang ni pun sama, kita amalkanlah, makanlah yang terdekat, kan? Makan dengan perlahan, memulakan makan dengan 3 jari. Kita ingat amalkan. Sebab kalau tengok cara orang lain, macam contoh orang yang makan makanan yang berat sikit kan, nasi-nasi yang mungkin nasi biryani ke apa kan, kadang dia terlalu seronok kan, dan dia akan makan dengan, yelah kadang orang dia kata lupa sikit lah, lupa Tuhan sikit lah. Makan dengan begitu enak, nikmat, sampai dia yelah tak berapa amalkan sunnah. Kadang orang makan tu dia start daripada tengah dulu. Orang makan puas-puas hati, betul. Kadang tepi-tepi tu ada baki, sisa tak habis makan. So kita tu lah, bila kita faham adab, kita amalkan sunnah, kita dah jadi terbaik dah sebenarnya. Lepas tu makan dengan tenang, relax, makan tepi dulu, lepas tu baru habiskan semua, dan makan terdekat. So kita praktikkanlah benda ni. Sebenarnya kita dah biasa buat, cuma tak perasan sunnah, dan kita pun jarang kita buat bila kadang-kadang dah terlupa. So cuba kita amalkan sekalian. Baik, kita masuk pada latar belakang bab, apa ringkasan dia. Bab adab makan itu meliputi adab sebelum, semasa dan selepas makan. Seorang Muslim itu mendapat banyak pahala dengan mengamalkan adab berkaitan hal ini. Ganjaran pahala diperolehi apabila dia menzahirkan kesyukuran atas nikmat Allah, seterusnya menjadi asbab kepada bertambah dan berkekalannya nikmat tersebut. Selain itu, keberkatan makanan tersebut kepada tubuh badan, keluarga dan kehidupannya juga turut memperolehi. So kita dah sebut tadi, adab ni sebelum ada, semasa pun ada, selepas pun ada. Kan? Dan kita tak perlu jadi macam robot. Kita rasa macam banyaknya kan, nak kena ingat, lepas tu susah ke apa, tak ada. Dia sebenarnya praktikal je. Kita tahu dah sebelum nak makan, kita basuh tangan dulu. Kan? Sebelum kita nak makan, kita yelah tunggu sama-sama makan. Betul, kita mungkin baca doa dulu. Kan, ready, kita gunakan pinggan yang sesuai, yang bersih. Kan. Benda ni sebenarnya basic kan. Orang kata istilah ada common sense lah. Kita boleh fikir sendiri. Yang mana itu menepati adab. Kan bila nak makan, tengah makan dengan tenang, jangan berbunyi. Itu pun adab. Tapi tengoklah trend pada hari ni. Apa? ASMR kan? Yang makan bunyi-bunyi tu. Nampak? Trend tu di start oleh orang yang bukan Islam, kita pun ikut dah. Orang makan ni seboleh-boleh jangan ganggu, jangan bising. Kita nak amalkan adab ni jangan ganggu orang kan. Tapi tengok budaya trend pada hari ni, makan sampai berbunyi-bunyi. Apa tujuan? Apa tujuan? Cuba kita fikir, apa tujuan? Tak ada tujuan pun. Dan kenapa jadi satu kebiasaan? Trend lah. Bila orang dah buat, dah jadi viral, orang nampak macam menarik, macam pelik. Dia menarik ni sebab pelik lah. Betul, orang pun mulalah ikut, terjebak dengan budaya macam ni. Sampai orang ikut ni, orang tak fikir dah ada adab. Macam kita ni, sekarang kita masih lagi tahu, kita masih lagi, kata kita hidup daripada generasi dulu kan. Jadi kita tahu dah amal sebelum datang ni handphone, budaya pelik-pelik ni, kita dah amal sunnah-sunnah adab-adab tu. So datang budaya pelik ni, kita dapat tapis. Kita dapat tahu, ni budaya tak dipakai, ni tak betul. Tapi budak yang sekarang, dia memang lahir dalam zaman macam ni. Sebab tu dia tak dapat kenal baik buruk sangat. Sebab tu dia tak dapat nak faham. Kadang kita rasa marah, geram kan. Tapi kita kena faham juga, memang itu hakikat. Dia hidup zaman sekarang.
So zaman dia hidup ni memang dia tak nampak benda-benda yang adab, yang detail, yang baik. Dia memang lahir-lahir dah macam tu jadi budaya. Dia lahir-lahir dah nampak handphone dah ada. Kita tak, kita lahir dulu nampak juga handphone yang gemuk balik orang boleh mati tu. Kan? Jadi kita faham lah daripada macam tu kan kita datang dan jadi sampai sekarang. So kita boleh kawal benda tu. Tapi kalau budak ni tak, generasi sekarang ni tak boleh. Memang dia punya zaman macam tu. Lepas tu kita kena memahami sikit lah. Dan kita kena pandai lah untuk orang kata tackle lah. Kan? Tackle hati dia ataupun tackle dia punya gaya kehidupan dia untuk kita memberikan nasihat. Kita kena pandai lah. Banyak sikit dia punya kata pehelah ke apa kan. So kita, yang penting kita amalkan lah adab-adab ni, dan bila nak didik anak ke cucu pun sama, kita kena sabar sikit lah. Kena didik tu kena sabar sikit sebab mereka kadang tak tahu macam ASMR ni trend yang kata dah jadi biasa. Sampai ada budak tak tahu pun benda tu sebenarnya tak beradab. So kita dalam kelas lah, orang yang guru mengajar akhlak kan, dia boleh lah cerita sikit, masukkan sikit lah trend-trend yang semasa untuk dia memberitahu supaya budak tu tak buat. Betul, kita kena ikut sikit trend-trend sekarang. Bukan ikut tu buat, maknanya kena tahu perkembangan dia. Supaya berlaku apa-apa masalah isu kan, yang boleh kita kaitkan dengan agama, kaitkan. Lepas tu kita bagi tahu, okey ni boleh, ni tak boleh, ni tak bagus. Ni kena jangan buat. Kita kena pandailah untuk membentangkan isu tu. Kalau tiba-tiba kita cerita tu tak kena. Dia kalau time belajar tu kan, masuk tu baru kena sikit. Sebab budak dah mindset nak belajar. So masa tu kita masuk sikit. Saya suka macam tu lah. Time-time kita mengajar tu kita masuk sikit. Contoh tentang tauhid, tentang kiamat. Saya masuk sikit tanda-tanda akhir zaman macam mana. Kan? Tuan menjadi hamba, hamba menjadi tuan. Contohnya awak ni menyuruh mak buat sekian-sekian. Saya masukkan sikit lah apa yang berlaku ni kan. So dia dapat sikit kat situ lah, mudah-mudahan lah kan. So dia dapat lah sedar sikit yang mana salah. Kadang budak ni dia tak sedar mana dia salah. Dia tak tahu mana benda tak beradab. Dia anggap benda tu normal. Termasuklah budaya ASMR ni. Baik, kita masuk pada pengajaran. Yang pertama di antara adab makan adalah membasuh kedua belah tangan sebelum makan. Makan di atas lantai itu lebih baik dalam bentuk bulatan. Makan bersama-sama, bertanya nama makanan sekiranya seorang itu tetamu, memulakan makan sekiranya seorang itu tuan rumah atau rumah makan dulu sepatutnya yang terbaik. Kalau semua orang rumah kita makanlah, maknanya utamakan orang lebih tua. Menyebut nama Allah sambil berniat makan untuk menambahkan ketaatan kepadanya, makan dengan 3 jari tangan kanan. Kalau makanan yang berat, starting tu 3 jari. Jari hantu, telunjuk, ibu jari. Dan bukan tangan kiri supaya tidak menyerupai cara makan syaitan. So ni semua longgokkan ataupun himpunan adab-adab. Kita saya yakin dah ibu sekalian mesti dah tahu dah benda-benda macam ni. Okey, so maksud yang kedua, sekiranya makanan itu mempunyai buah-buahan yang mempunyai biji, sunnah untuk mengambilnya dengan 3 jari. Yang disebutkan itu kemudian mengeluarkan bijinya ke belakang jari hantu dan jari telunjuk. Letakkan 2 jari ni Hendaklah biji itu dikeluarkan satu demi satu dan bukannya dikumpul antara satu biji dengan biji yang lain. So maknanya kat sini kalau boleh terus kita asingkan, kita buang lebih baik. Kalau tak pun kita mengumpulkan dalam satu bekas yang asing. Jangan letak atas meja. Bila kita makan, contohnya makan makanan yang bertulang ke apa kan. Bila ada sisa makanan, jangan kita letak atas meja. Biarlah beralas. Janganlah kotorkan meja, jangan kotorkan, jangan menyusahkan orang. Itulah konsep dia. So kita asingkan terus kita buang, ataupun kita asing dulu dan kita kumpulkan kita buang. Pun tak apalah. Masih boleh, yang penting jangan susahkan siapa-siapa lah. Dan terakhir, adalah seorang itu mengambil makanan yang paling dekat dengannya di hadapannya terlebih dahulu, tidak bersimpang siur tangan kanan kiri. Tidak makan bermula dari tengah supaya keberkatan itu tidak hilang. Tidak makan dengan bersandar kerana ia menyebabkan seseorang itu berasa ingin makan lebih banyak daripada keperluan. Sebab dia dah selesa sandar makan, relax, tenang kan. Sebab itulah sandar ni kena jaga. Waktu rehat tak apa. Waktu maknanya rehat tu rehat yang kita nak just tidur kejap tak ada masalah kan. Tapi kalau waktu kita dengar apa dengar pengausian ilmu, belajar ni, janganlah kita buat begitu.
Saya tidak patut ibu sekalian. Jadi itulah ibu sekalian untuk pagi ni, saya kira cukup saya itu dulu. Memandangkan saya kira Dr. Suki dah masuk pun. Jadi insya-Allah kita sambung lagi lah pertemuan yang akan datang. Kita bincangkan lagi adab-adab yang lain. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk sama-sama kita amal dan dapat disampaikan kepada orang lain. InsyaAllah wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah tutup majlis ya sebab ada jemaah bertanya tu tak Ada sempat. tanya? Tu Ustaz, ada Puan Normaiti Muhammad Ali tu. Dia ada dalam teks dia tulis, Ustaz dah mention about zakat, boleh tolong Ustaz explain tentang zakat pendapatan. Boleh Ustaz ataupun nak bawa minggu depan? Rasanya sebab Dr. Suki pun dah masuk kan, takut nanti lambat nak bincang. Tak apa. Tak apa Ustaz, nanti kita bawa ke untuk next sesi yang seterusnya lah. Apapun terima kasih kepada para jemaah kerana kepada ustaz dan para jemaah kerana bersama-sama kita dalam majlis ini.